Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, baiklah berita sepenuhnya. Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin mempertahankan tindakannya mengkritik kepimpinan UMNO pada kempen pilihan raya umum ke-15 PR15 bertujuan meyakinkan pengundi terhadap partai itu. Sehubungan itu, bekas ahli parlemen Rembau itu menyifatkan tuduhan dibuat terhadapnya sehingga beliau dipecat daripada UMNO sebagai tidak adil. Menurut beliau, tidak mau pengundi hilang harapan terhadap UMNO berikutan di kawasan Badar sokongan terhadap UMNO semakin merosot. Katanya, kenyataan pada kempen pilihan raya itu adalah satu message positif yang disampaikan bagi meraih sokongan pengundi dan mengembalikan kredibiliti UMNO. Saya tidak nampak bagaimana message positif seumpama itu bertujuan memahamkan orang ramai mengenai UMNO dan memulihkan keyakinan umum kepada kredibiliti parti dianggap satu yang negatif. Saya tidak merasakan tuduhan yang dikenakan adil sama sekali apabila saya coba menyatakan UMNO dapat memberikan sesuatu yang lebih baik pada masa depan dan memberitahu saya sebagai generasi baru parti bakal mengubah dan membuat reformasi kepada UMNO, katanya dalam bual ketika bersiar dalam rancangan The Breakfast Grill dikendalikan saluran radio di FM. Semalam, Ketua Penerangan UMNO Isam Jalil berkata Khairi dipecat atas tindakannya mendakwa UMNO sesat ketika kempen PR15 di Sungai Buloh yang memberi kesan langsung terhadap sokongan pengundi di seluruh negara kepada UMNO. Dia tahu dia mungkin boleh menang di Parlemen Sungai Buloh dengan strategi ini, tetapi ia sedikit sebanyak mengorbankan calon UMNO yang bertanding di tempat lain, katanya. Ditanya tindakan terbukanya membantah keputusan usul tambahan Perhimpunan Agung UMNO 2022 PAU 2022 mengenai tidak ada pertandingan bagi dua jabatan tertinggi parti itu, Khairi berkata keputusan yang dicapai itu tidak menggambarkan suara majoriti ahli UMNO. Beliau juga mempertahankan bantahan itu juga bukan mewakili suara minoriti, sebaliknya percaya ramai yang tidak setuju dengan keputusan terbabit. Saya juga ragu dengan cara pengundian yang dibuat melalui suara yang mana bukan hanya perwakilan yang mengundi, tetapi mungkin juga pemerhati karena kita tidak tahu siapa mereka. Undi di PAU 2022 ini tidak sama dengan undi di Parlemen yang kita boleh menggunakan undian suara, ia sangat berbeza. Lagipun perkara ini tiada dalam usul asal untuk PAU 2022 yang mana ia hanya dibangkitkan ketika Wakil Negeri 9 membuat usul tambahan dalam perbahasannya, itu pun ada yang bersorak bu, katanya. Beliau percaya ramai di peringkat akar umbi masih mahukan pertandingan dilaksanakan untuk dua jabatan tertinggi parti itu. Saya masih ragu ramai yang setuju tiada pertandingan untuk dua jabatan itu, buatlah secara terbuka pertandingan supaya kita boleh mengubah masa depan parti. Mengenai aduan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS berhubung usul tambahan itu, katanya beliau gembira karena ada yang membuat laporan berkenaan. Kita tunggu ROS mengambil tindakan selanjutnya. Saya harap ROS dapat mengambil tindakan sewajarnya dan dibenarkan pertandingan untuk dua jabatan berkenaan, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, beliau menyatakan pemimpin yang menyebabkan kekalahan kepada parti pada pilihan raya umum perlu mengambil tanggung jawab. Lihat saja ketika Pak La Tun Abdullah Ahmad Badawi hilang majoriti 2/3, ramai yang meminta beliau letak jawatan dan beliau akur. Begitu juga ketika Najib diminta mengundurkan diri, pemimpin itu berbuat demikian. Ini apabila parti hilang banyak kursi, jika tidak mahu mengundurkan diri daripada parti, sekurang-kurangnya bagilah peluang untuk ada pertandingan pada pemilihan, katanya.